don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Luqman tentang isu kontrak 3.9 bilion. Bos Penco mengaku tidak bersalah tipu MOF. Baca detail sikit. Pengurusi Penco Tan Hua Chong diadakan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas kesalahan menipu Kementerian Kewangan MOF antara 27 Februari hingga 28 Februari 2019 di Putrajaya sehingga dianugerahkan kontrak 3.9 bilion. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Lama Adam. Dia akan letak komen macam biasa. Pengurusi Penco Sembilan Berhad iaitu Robert Tan Hua Chun didakwa menipu MOF untuk mendapatkan anugerah projek bernilai 3.9 bilion. Ya. Apa pandangan ataupun komen Datuk dalam hal ini? Pandangan saya, pertama sekali bagi saya lah kan, bak kata pepatah Melayu kan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah nasib yang berlaku kepada Robert Tan Hua Chun, Tan Sri. Kita pun tahu hubungan dia yang baik dengan Tun Naib. Kita kena ingat, kalau tidak ada kesalahan dan pelanggaran tata kelola pengurusan kewangan negara, masakah beliau dituduh atau didakwa menipu MOF kan? Jadi kita kena ingatlah Menteri Kewangan sekarang ni adalah Perdana Menteri sendiri. Ikrar beliau untuk membenteras salah guna kuasa, rasuah, pelanggaran peraturan di dalam kerajaan. Memang sekarang ni diberikan keutamaan soal-soal tata kelola ni. Ini benda yang beliau anggap serius. Mereka yang terlibat pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Cepat dengan lambat dia. Ada ramai lagi yang akan dibawa ke muka pengadilan. Macam isu Robert Tan ni, kes dilihat cukup serius kerana beliau didakwa menipu MOF dengan memperdayakan jawatan kuasa pembuka peti tender untuk dapatkan anugerah supply, repair, maintenance dan management of government vehicles, Malaysian Government Vehicles Fleet. Dalam hal ni, pihak MOF telah mendapati Robert Tan ataupun syarikat Penco Sembilan Berhad ni telah mengemukakan maklumat yang tidak benar. Itu dalam kategori memperdayakan lah, berkaitan pemilikan saham Bumiputera dalam syarikat itu. Dia sepatutnya sekurang-kurangnya kena ada 30% pemilikan Bumiputera dalam syarikat yang mengendalikan tender dengan MOF ni untuk membekalkan kenderaan. Malangnya pemilikan saham Bumiputera tak sampai 30%, tapi dia orang lapor lebih 30%. Itu yang kena dakwa. Jadi ini kena faham lah. Okey? Ada lagi soalan? Bagi saya simple je jika tuduhan ni benar, ini merupakan satu jenayah yang memalukan lah, memalukan. Kerana ianya melibatkan kecurangan dalam perolehan tender bernilai berbilion ringgit, tuan-tuan, bukan sikit, berbilion. Dan pihak pelulus dalam proses tender ini juga harus disiasat juga. Jangan siasat orang yang masuk tender je. Orang yang mengendalikan tender ni pun sewajarnya disiasat agar tidak wujud kepentingan individu atau kumpulan individu dalam kelulusan memberikan tender tersebut. Ini penting, tuan-tuan. Okey? Ada soalan lain? Ramai yang bertanya saya pasal isu Datuk Seri Najib ni lah. Saya hari ni saya nak jawab sikit. Pertama sekali, dulu benda ni kita rahsiakan. Tetapi, yalah, hari ni bila benda dah jadi maklumat umum, kita kena beritahulah apa sebenarnya yang telah berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, yang tuan-tuan duk maki hamun Datuk Zahid, maki hamun Azalina tu semua, sebenarnya itu semua menambah dosa, tuan-tuan. Memang betul
lembaga pengampunan hanya memutuskan supaya Datuk Seri Najib diberikan pengurangan hukuman daripada 12 tahun penjara dapat kepada 6 tahun penjara, daripada 210 juta denda dapat kepada 50 juta denda. Okey. Itu adalah apa yang berlaku di dalam lembaga pengampunan diraja. Okey. Tapi macam saya sebut sebelum ni, tapi saya tak sebut habis sebab benda tu rahsia. Tapi hari ni pasal dah dikeluarkan di banyak tempat kan. Jadi ini hari ni saya nak beritahu lah. Memang selepas mendapat keputusan tu, macam saya sebut, Datuk Seri Zahid, kita kecewalah dengan keputusan yang diperoleh itu. Kita mengharapkan Datuk Seri Najib dibebaskan. Jadi ada benda yang dilakukan, usaha dilakukan oleh Datuk Seri Azalina, yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, yang dilakukan oleh PMX. Yang menyebabkan akhirnya tuan-tuan, ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah telah mengeluarkan satu pucuk surat. Okey. Surat ini saudara, surat ini telah pun memberikan perintah tahanan rumah ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma beginilah, ada tafsiran yang mengatakan bahawa kalau keputusan nak dibuat, mesti dibuat di dalam lembaga pengampunan. Cuma hari ini peguam-peguam Datuk Seri Najib berpandangan bahawa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong tidak terikat untuk mengikut nasihat lembaga pengampunan. Dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong berkuasa penuh untuk membuat sebarang keputusan, dan keputusan tersebut adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Besar tuan-tuan kuasa agung ni, dan bagi saya kita pun tahu Tommy Thomas sendiri sudah pun membuat pengakuan. Tommy Thomas dah buat pengakuan. Dan pasukan petugas khas sudah pun siasat buku Justice in Wilderness Tommy Thomas. Tommy Thomas mengaku bahawa dia diarahkan melakukan pendakwaan terpilih. Dia diarahkan melakukan apa yang dipanggil sebagai political motivated prosecution. Memang jelas berniat jahat tuan-tuan. Dan Tommy Thomas dalam buku dia tu, pasukan petugas khas mengesahkan dia dah langgar 17. Dia dah lakukan 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah akta apa dia panggil, akta Suruhanjaya pencegahan rasuah. Banyak benda dia boleh dakwa. Maknanya kes Datuk Seri Najib ni memang terang-terang dia kena aniaya tuan-tuan. Dan sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, tak lama lagi dah nak masuk raya. Saya haraplah bahawa apa yang dititahkan oleh baginda tuanku yang di-Pertuan Agong ni, cubalah ada rasa simpati sikit. Kita kembalikanlah Datuk Seri Najib ni supaya dia boleh dikenakan tahanan rumah. Kalau bolehlah sebelum hari raya, Baginda ni, Datuk Seri Najib ni bekas Perdana Menteri, bukan tak ada jasa langsung.
Kalau dah bagi dia tuanku titahkan, suruh bagi dia tahanan rumah kan, apalah salahnya. Ingatkan dia masih lagi dalam tahanan tapi tak boleh keluar rumah, tahanan rumah kan. Bagi je kan. Pada pandangan saya itulah yang sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya tak nak ikut pun, titah baginda tuanku yang di Pertuan Agong ke-16, saya rayu supaya Ketua Pengarah Penjara berikanlah peluang untuk Datuk Seri Najib ni diberikan tahanan rumah, terutamanya nak raya ni. Dah berapa hari raya dah, dah nak masuk kali raya yang kedua tuan-tuan. Orang yang tak merasa duduk dalam penjara ni, dia takkan faham macam mana seksanya. Lebih-lebih lagi dulu saya pun pernah duduk dalam raya dalam penjara, 2-3 kali juga raya dalam penjara ni. Tetapi Datuk Seri Najib ni, dia ni ialah anak bangsawan tuan-tuan. Dia pernah jadi Perdana Menteri, dia anak Perdana Menteri. So tak mudah lah untuk dia lalui benda ni semua kan. Simpatilah sikit kita sama-sama umat Islam kan, kembalikan Datuk Seri Najib ni, nak raya ni bagilah dia duduk tahanan di rumah. Apatah lagi kuasa Ketua Pengarah Penjara tu pun sudah cukup untuk meletakkan dia di tahanan rumah. Itu saja. Kita saya baca detail lagi. Tan nombor 3 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan di bawah Seksyen 4 Kanun Kerajaan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Saya faham pertuduhan saya tidak salah, kata Taikun itu yang hadir bertongkat dengan memakai baju kemeja dan kod biru. Kita tuan, mari terus menyokong kajian Ampar Pada Dapat Ibrahim. Assalamualaikum.